هدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر عظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اشرح لي صدري ويسر عقدة من لساني قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: beberapa perkara yang mustahak bahawa direti, yang penting bahawa kita faham nyata pada hati kita. Reti tu makna nyata pada reti, sebab reti sifat orang, erti sifat barang. Kalau erti itu sifat barang, kalau reti sifat orang. Apa makna amanah? Barang itu amanah. Amanah iaitu kepercayaan. Apa makna kepercayaan? Boleh harap. Boleh harap kepercayaan tu erti daripada amanah. Kita faham daripada perkataan amanah dengan bermaksud kepercayaan. Misbah balik tuan yang memahami perkataan tu dia panggil reti. Misbah bagi perkataan tu dia panggil erti. Reti ni nisbah bagi orang, makna nyata pada hati dia akan sesuatu tu, mesti nyata. Apa dia? Ni dia akan sebut segala perkara yang ada itu dua bangsa jua. Apa jua? Mana tidaklah lebih daripada dua. Jadi bila itlaq sebut kata ada, tak kira lah benda ada tu apa pun kan? Dia terbahagi pembahagian besar dia ni kepada dua. Ada di sini maksud ada pada kharij, sebab iktibar benda yang ada ni dia ada empat. Yang pertama dia panggil ada pada kharij, ataupun dia panggil ada pada a'yan. Contoh kita kata Allah Ta'ala ada. Ada mana? Ada pada kharij. Walaupun mata kita tak boleh tengok, ada sungguh kan, ada kharij, ada pada diri dia. Ataupun ada pada kharij. Macam kita kata Kaabah, ada Kaabah? Ada di mana? Ada di Mekah. Ada Kaabah? Ada pada kharij, pada tempat dia sebenar, Mekah. Tu ada. Yang kedua, nama ada juga dia panggil ada wujud fil azhan, hanya ada dalam kepala pemikiran kita saja. Kharij belum tentu ada, tak ada. Ini nak buat pembahagian dulu. Ada benda yang ada pada zihin ataupun azhan, dia panggil wujud fil azhan, pada pemikiran kita nampak macam amrul i'tibari. Amrul i'tibari ni kita nampak di kepala kita, tapi pada kharij juga ada. Pecah, nampak di kepala, nyata di kepala, yang kita boleh hukum kata pecah. Pi tengok di luar, mana ada pecah? Sungguh ya, dia tak ada. Nampak lah tu tak nama ada. Dia mau ada pada kharij, baru ada sungguh. Hanya nada pada zihin tadi. Surah zihniyah, dia tak nama ada. Surah zihniyah ni macam ni, macam kita nak bercakap, orang panggil kita mengajar ke ceramah ke, dalam kepala kita ni kita boleh hatok dah apa kita nak cakap satu. Dia tak jadi, tak tahu nak sebut tu kan. Tu dia panggil surah zihniyah, dia terganggu sikit. Kalau surah zihniyah dia ni lancar, kalau mana dia boleh atok. Itu benda yang wujud pada azhan, pada zihin pemikiran kan. Nama ada juga. Yang ketiga dia panggil wujud fil lisan, hanya ada pada sebutan. Pada kharij belum tentu ada. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada kan. Tapi nyala di situ wujud dia, dia panggil wujud kharij. Benar ni juga wujud api, ada pada sebutan. Ada pada sebutan, barangkali ada dan barangkali tak ada.
Tapi ada pada sebutan tu bukan wujud sungguh. Ada sebutan saja ya. Nak tahu ada tak ada sungguh kena tengok pada kharij dah. Tapi iktibar pada sebut ni ulama panggil ada juga, dia panggil ada filisan. Macam kita sebut api ya. Api. Terbakar mulut. Nasi lagi lapar. Itu dia panggil wujud filisan. Nama kebanyakan nama ni wujud fil lisan, fil azhan dia tak wujud. Dia wujud fil kharij ataupun fil ayan. Yang kedua wujud fil azhan, yang ketiga wujud fil lisan, ada pada sebutan. Sebut ada, tak sebut tak ada. Diri benar tak ada. Macam nama, sebut ada, tak sebut benar ada. Ismail, sebut ada. Pada diri hakikat, diri Ismail tu kan ada. Zat Ismail tu ada lah. Dia panggil wujud fil lisan, ada pada sebutan sahaja. Kita sebut tu ada diri, dia jadi tak ada diri. Ada benda lagu tu tak nama ada pada yang sebenar. Yang keempat dia panggil wujud fil banan, wujud pada asal banan ni di tangan, makna wujud pada tulisan. Banan wujud pada tulisan. Tulis nama ada, sebut nama ada, diri nama tak ada apa. Nama bukan benda wujudi, bukan benda mewujud. Baik, bila kata nama Allah Ta'ala ni bukan benda yang wujud, pasal apa ulama kata nama Allah ni qadim? Nama Allah ni qadim ke tak? Dia syarat nama qadim ni benda tu ada pada kharij. Nama Allah ada ke tak ada? Nama Allah baharu ke qadim? Qadim ke baharu? Kalau baharu, pasal apa baharu? Kalau qadim, pasal apa kata qadim? Jawabmu boleh jawab, aku nak tengok alasanmu tu. Tak boleh salah dah. Tu yang benar nak jawab. Ni payah. Masalah nama ni payah. Kita kata baharu lah. Sebab apa? Sebut berada. Amrun mutajadidun. Sebut ada. Tak sebut tak ada. Baharu tu dia panggil baharu majazi, mutajadidun ba'da adam. Itu ta'rif kena ingat tu. Pompang istihalah tak ingat ta'rif tu tadi. Dia kena ingat ta'rif juga istilah tauhid. Macam kalau kita bidang tauhid lah kan. Kita tak apa ingat tauhid ni tak apa, bukan bidang kita kan. Faham lah, cuma ta'rif sikok tu kadang-kadang kita pun lupa. Orang masyhur dalam bidang tu kena ni. Di nama Allah Ta'ala ni wujud pada lisan, wujud pada banan, wujud pada azhan tak? Nama tak wujud dalam zihin. Nama wujud tak pada ayan? Tak ada, dia kada diri. Nama tak ada diri. Bila sebut baru ada, bila tulis baru ada. Tak sebut tak ada, tak tulis tak ada. Kalau ada tanya apa? Nama apa lah? Pasal dia tak ada diri ya. Tu tanya. Bila sebut nama apa? Nama saya Pendi. Apa nama? Tanya pula lagi. Pasal benda tak ada. Kalau ada tak boleh tanya. Ni orang ke? Tak tanya dah. Kalau kita kata dia tak qadim, Ibrahim Laqani tak kena. Wa indana asma'uhu azimah kaza sifatu zatuhu qadimah. Penat. Wa indana, di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, asma'uhu, nama-nama Allah azimah, semua agung, semua maha mulia. Kata sifat, sebagaimana sifat Allah pun maha mulia, maha sempurna. Zatuhu, dan juga zat dia tu qadimah, qadim. Azim pun azim, qadim pun qadim. Ibrahim Laqani ni tak faham ke? Nama ni wujud pada lisan dengan banan saja. Pasal apa dia kata qadim? Qadim mawjudun la awwala lahu. Kan takrif dia begitu. Kan? Kalau azali ma la awwala lahu. Qadim mawjudun la awwala lahu. Perkara yang qadim iaitu mawjud, mesti benda tu mawjud, yang la awwala lahu, yang tidak ada awal baginya. Nama qadim tidak ada permulaan. Kalau perkara tu benda yang amrun itibari, dia tak boleh nama qadim.
azali tak boleh panggil qadim. Umum khusus mutlaq muttahada fi wa tanfaridu kullu minhuma fi maddatin ukhra. Umum khusus mutlaq tahada fi maddatin wa tanfaridu ahaduhuma fi maddatin ukhra. Kalau umum khusus min wajhin muttahada fi maddatin wa tanfaridu kullu minhuma fi maddatin ukhra, mantiqnya tu. Jadi umum khusus, umum belah azali, khusus belah qadim. Sebab qadim hanya tertentu sifat wujudi sahaja, iaitu zat Allah, dan juga sifat-sifat yang wujudi, iaitu sifat ma'ani saja boleh panggil qadim. Salbiah orang tak panggil qadim. Ibarat kok mana nama Allah Ta'ala qadim? Tunggu sekali lagi saya jawab. Tok Jiman kata bukan nama Allah Ta'ala tu qadim, kesediaan bagi nama. Kesediaan bagi nama. Padan Allah dengan nama tu yang qadim. Walaupun orang tak sebut, memang padan Allah Ar-Rahim, padan Allah Ar-Rahman, memang padan Allah Al-Ghani. Tu maksudnya. Kesediaan bagi nama. Sedap apa Tok Jimat ni? Sifat Allah, sifat kamalat. Apa makna kamalat? Ada 3 maksud. Ni saya contoh lah. Kamalat bukan sifat sempurna, bukan sifat menyempurnakan zat. Sempurna sifat Allah sempurna. Lepas tu pun nama sifat kamalat apa? Kamalat dengan makna kelebihan. Zat Allah tu dah lebih, adanya sifat kamalat lagi-lagi lebih. Tok Jiman dia. Cara Tok Jiman dia. Dah buah-buah dia ni. Ni lama dah tinggal ni, baru teringat. Rajin-rajin main ni syok kan. Masa duk mengaji dulu gila, balik main sorang-sorang pun main. Lepas tu tinggal yang 14 tu. Tu perkara ada tu kan. Jadi benda perkara yang ada tak terkira lah dia sifat ke, dia mausuh ke, apa benda pun kita boleh kategori dia kepada 2 bangsa saja. Yang pertama, yang ada, yang ni ada diri pada kharij tu, dengan membawa dirinya sendiri. Maksud membawa diri ni, dia tak menumpang akan yang lain kan. Ada dia tu tak perlu menumpang ada benda lain. Dia boleh bawa diri dia sendiri. Sungguh pun dia boleh bawa dia sendiri, dia tak boleh kosong juga kan. Itu cerita lain. Makna dia ni, dia tak menumpang akan yang lain. Tu maksud bawa diri sendiri tu. Ada benda yang ada tapi tak boleh bawa diri sendiri. Ni ayat nombor 2. Maka inilah mana yang ada ni, perkara-perkara atau benda yang ada yang bawa diri sendiri tu, yang dinamakan dia kan yang tu dengan zat. Nama dia ni sebagai zat, dinamakan ni yang ni oleh orang Arab dengan zat. Zat tu bahasa Arab, bahasa kita kata diri benar. Zat diri benar. Kalau gula hak mana zat, hak diri benar. Ketui tu, kalau kita mana diri benar, tubuh badan kita zat. Tu satu. Yang kedua, yang ada dengan jalan menumpang. Dia tulis menupan. Diri sendiri. Apa maksud jalan menumpang? Yang ada, yang ni perkara-perkara ataupun benda-benda yang ada tu dengan jalan menumpang ada pada yang lain. Apa maksud menumpang ada pada benda yang lain? Tak membawa, tak boleh buat diri dia sendiri, dia kena ada benda. Apa? Iaitu sifat-sifat yang lagi akan datang ni. Sama ada sifat makhluk, baik sifat Allah Ta'ala sendiri pun sama kaedah dia. Dan bila iktibar kata zat, ta'rif yang sama. Bila iktibar kata sifat pun kaedah yang sama. Zat Allah pun sama, zat manusia pun sama. Cuma hakikatnya berbeza. Nama tidak sama pada musamma. Dia kata bukan Allah Ta'ala ni bersalahan segala baharu. Bersalahan pada makna, bukan bersalahan pada nama. Laisa kamitslihi syai'an. Laisa kamitslihi, tiada menyamai Allah. Bagi seumpama dia ni. Tu pasal apa kata sama? Sama pada nama, bukan sama pada
Pada makna Ahmad, dia ni Ahmad, dia ni Ahmad, nama sama, tuan tu lah kah? Ha. Tu orang lain, dia ni lagu ni kan. Ha. Tuan pun tak sama, seorang duduk Negeri Sembilan, seorang duduk Kuat Dia. Nama sama, takkan sama. Hakikat benda tu sama. Baru kira sama. Tang nama boh pi nama apa pun. Ni yang kedua ni, dia ni nak ada kena ada benda dia tumpang. Contoh manis. Manis boleh ada sendiri-sendiri. Kita pergi kedai ni CMC. Aku mau manis 20 kilo. Apa you mau gula? Tak ramau gula. Tak ramau madu. Tak ramau apa? Mau manis saja. Musim satu kedai tak boleh cari. Kan? Sebab kita nak manis, kita nak sifat. Kan? Zat kita tak mau. Tu nak abang kata manis pada gula tu. Bukti dia kata lain di antara zat dengan sifat. Kita ambil ayak panas. Kita tuang buah ayak. Diri ayak tu dia panggil zat, diri benda. Panas yang ada pada ayak tu dia panggil sifat. Bukti kata sifat tu lain, zat tu lain. Bila ayak tu lama-lama dia jadi sejuk. Jadi sifat bagi ayak tu bertukar daripada panas menjadi sejuk. Bukti kata sifat tu benda lain-lain, bukan diri sifat, bukan diri zat. Bila ayak tu sejuk, luak. Luak kurang tak? Tak luak. Mana luak kalau bus sekolah penuh, sejuk pun duduk sekolah tu lah. Panas pergi mana? Tadi panas tu sifat siapa? Sifat ayak. Lepas pada tu hilangnya panas. Panas tu hilang binasa. Sifat arad ni bila keluar binasa. Arad la yantaqilu min mahallin ila mahallin ukhra. Kaedah dah dalam ilmu maqulat. Kan? Bila dia keluar, dia tinggal musuh, dia binasa. Dia takkan keluar pergi duduk tangkawan tu pula. Keluar daripada ayak, lari main duduk tanpa paha. Jenuh hangat paha kita. Ni mana lain? Tak. Tu bukti kata zat lain, sifat lain. Siapa kata zat sifat tu lah? Tak erti benda. Ni ada ni. Bawa zat sifat hak tu lah. Zat ben sifat hak tu lah. Siapa dia kata? Ni tengok sini ni. Tak payah buka kitab Arab buka wasail fil ilmi kalam sahaja. Kan? Zat sifat hak tu lah. Mana sama ni? Kan? Buah pisang. Tok Haji Saleh ni dia bagi contoh cukup mudah. Pisang masa dia muda, hijau. Nanti dia kuita tuan-tuan masak. Luak tak pisang tu. Kuat jadi kesit tinggal tak jari. Tu bukti kata sifat lain, zat lain. Kalau lah sifat tu diri zat, bila dia tukar di hijau pergi kuning, tinggal kecil. Tinggal kecil tak? Pasal diri dah diri zat juga. Tu bukti kata zat lain, sifat lain. Kan? Kaedah dia bagi tu panas, air apa semua tu bila hilang sejuk daripada ayak jadi besar kan? Jadi sifat hak sejuk gedik tadi pas mana? Tak ada dah. Kan? Bila tak ada tu makna dia keluar daripada zat ayak tu. Betul dia pergi mana? Hilang, rosak lah gitu lah. Kan? Memang Allah buat arwah ni bila keluar tinggal dari terpisah daripada apa nama zat dia rosak habis itu binasa. Dia takkan pindah. Dia automatik lah. Allah buat sebab tu perbuatan Allah ni tak berhenti. Sentiasa dia buat makhluk, banyak benda hak dia tukar. Tu pentadbiran Allah. Tu segi benda kita tak ambil pentadbiran alam bumi lagi. Kan tambah pisang pun tak larat tok pokok lah kita. Kan tahan jaga pisang 10 kolong, mati dalam kot pisang tu kan. Nak pergi tukar pergi jadi kalau kuning. Dia nak tok kena. Kan tu pentadbiran Allah Maha Kuasa. Tanpa kot pisang pun Allah tadbir tengok macam mana punya hebat lah. Kan. Tu nak abang zat lain, sifat lain. Ni bagi faham betul-betul ni. Dia hilang. Al-arad la yantaqilu min mahallin ila mahallin ukhra. Zaidun maqama man taqal akamuna man fakkala lima qadim ulahana. Dulu apa kau tak ingat kan lah. Apa tu? Matalib 7. Itu lah kan. Dah ni. Ayah lama kan pernah dulu hafal banyak ke? Bukan taklah banyak pun.
Sampai sikit-sikit ingat tapi lupa api tu. Jadi sah kalau kita kata sifat ni memang sahwi. Sifat ni memang sahwi. Sah kata Sifat ni kalau dia tinggal zat hui. Kan lagi selagi mana dia tak tinggal zat duduk dalam situ. Kerah yang ada pada besi, lagi besi tu duduk ada tak pancok, dia tak hui tak. panas dia ayak tu. Kalau panas dia ayak sebahagian sifat. Kan sebahagian sifat hui. Kalau kata itlaq sifat hui boleh. Kan sebahagian sifat ni hui. Hui ni mana hilang. Hui lah. Tu ada tu kalau tak faham tanya ya. Ingat kot bahasa Jerman mana kan. Saya bahasa Sorak tak pandai. Tambah bahasa Kuala Lumpur lagi saya tak erti. Sebab saya pergi tahun lah saya erti cakap guni. Beli ada sifat dia kata. Kan sifat mana pun sifat Allah dia tak boleh ada. Zat Allah ada, zat Allah tak ada. Ada kudrat saja tak boleh. Kudrat Allah kena ada pada zat. Kaedah yang sama ya. Kan kudrat lain, sifat lain. Kenapa takut bilang qadim pula? Ini masalah kadang-kadang tak faham sungguh. Kita bila tak faham nak memahamkan orang tu lah. Kan? Ni kaedah tak kena. Tu sifat. No, sifat ni dia tak boleh ada kedua. Sedap. Mai pergi kedai cik kenak tadi. Apa nama? Kenyang sifat. Ni saya nak beli kenyang 10 ringgit boleh. Dia kata nak bungkus ikan makan tak mau kenyang kan. Tu okey dia mai kata hang balik lagi hang berlemuh dengan aku kan. Mana boleh. Benda kena ada benda. Hang nak kenyang kena makan nasi. Hang nak wangi kena beli minyak atang. Hang nak panas kena beli lighter. Nak sejuk kena beli Nescafe air ya. Lagu tu kan. Dia kena ada benda. Dan kedai pun tak jual manis, dia jual gula. Kita kata ada gula tak manis. Mana ada hang beli gula manis lah, manis duduk situ. Kan. Itu kaedah zat dengan sifat. Tak boleh bagi faham. Kadang-kadang kita apa ya, dia jadi tak faham. Mula-mula faham. Lepas tu tak apa faham. Lepas tu buat faham. Hak ni teruk juga. Kan. Kena faham sungguh-sungguh. Dia ingat ni pasal banyak tu jadi. Kalau tak faham tak mana, boleh ni tak tak habis dah kitab ni. Yang ni. Lima tu lah. Sambil renjak-renjak mau faham dah tang mana hak celaru tu saya nak bunyilah sikit, nak tekanlah sikit kan bagi kita jelas. Bagi beza zat dengan sifat. Kan sifat makhluk. Kan sifat Allah tak boleh panggil arad. Sebab apa sifat Allah tak boleh panggil arad? Sebab zat Allah bukan jirim. Kan jenis zat berjirim ni semua sifat boleh panggil arad, boleh panggil sifat. Sifat dia umum pada arad. Arad ni sifat bagi jirim. Samalah dengan sifat tu. Cuma kalau zat dia tu jirim, maka zat sifat dia tu boleh panggil sifat, boleh panggil jirim. Nak panggil sifat pun boleh, nak panggil jirim pun boleh. Iktibar kata zat dia tu jirim, panggil arad. Nak iktibar kata zat dia tu zat, panggil sifat. Boleh. Zat Allah, zat lah, dia bukan jirim. Sebab tu sifat Allah tak boleh panggil arad. Sebab tu ulama maqulat kata al-arad la yantaqilu min mahallin ila mahallin ukhra. Kaedah dalam kaedah arad. Arad ni sifat lah bahasa kita. Ya, ulama maqulat dia panggil arad, dia tak panggil sifat. Dia ada istilah dah kan. Habis itu. Tu sebab tu kata manis tak boleh kalau tak ada tumpang gula, busuk kena tumpang bangkai, harum kena tumpang minyak wangi, panas kena tumpang api, sejuk kena tumpang air. Putih kena tumpang kapas, hitam kena tumpang pungkok belanga. Betul lah kan. Apa lagi? Hal-hal lain pun. Kan? Mana nak ambil sifat saja tak ada zat tak boleh. Pergi kedai nak beli manis gula tak mau tak boleh. Kan? Tunggu stone pun tak boleh bagi. Tak boleh. Hang tarik manis buat keluar lah dia kata. Kan? Tak gula tertentu. Aku tak mau gula, aku mau hang tarik manis. Tarik buat keluar. Boleh. Dia tak boleh cerai tangan. Cerai tangan binasa. Keluar panas. Bukti dia keluar panas.
binasa. Panas tu tak ada. Kau lah dia pergi hinggap, hang tak mau dah kat aku pergi tang lain pula. Kau tu panas lah. Tu hak sin, tu hamba sin lah. Dua api. Kan? Api sana satu, api sini satu. Bila api sini padam, panas yang ada di sini tadi dia tak mai sini. Kau dia kata dah tinggal hang mai tolong dia kan, tak ada. Ni tu hamba sin, panas sin. Ni tu hamba panas sin. Bukan benda yang sama. Tu hamba asin. Tu maksudnya. Tu yang kata yang ada, yang ni perkara yang ada tu dengan jalan menumpang, ada pada yang lain tak membawa. Dia tak buat diri dia sendiri, tak boleh. Sifat Allah pun sama, sifat makhluk pun sama. Dia tak boleh bawa tanpa ada sifat kamalat tu mesti menumpang, mesti ada pada zat Allah. Maka ini mana yang jalan menumpang ni daripada jumlah perkara yang dinamakan dia, kan perkara ataupun yang sifat. Nah ni orang panggil sifat ni, sifat. Kan sifat 20, sifat siapa? Duk catat sifat 20 ni, kita mengaji sifat 20, sifat siapa? Sifat Allah. Ini mengaku mengaji ciri sifat siapa kan. Sifat 20 ni sifat Allah. Mana dia kaedah dia begitulah. Sebab tu orang kata sifat mustahil ni nama sifat bohong, sebab dia tak ada mausuf. Ilat kata mustahil buta tu pasal dia tak ada mausuf. Kata je sifat. Benda diri sifat pun tak ada. Mausuf nak tumpang pun tak ada. Kalau buta tu tumpang di kita, buta tu bukan mustahil, buta kita harus. Sebab tu ramai manusia buta. Sebab perkara sifat buta ni bukan benda mustahil. Kita makhluk harus. Diri kita apa harus, sifat kita apa harus. Dan yang harus. Sebab tu kita terima belah buta, terima belah celik. Allah Ta'ala tak boleh terima belah buta. Lepas tu dia terima belah melihat. Melihat dengan pelihat. Tak boleh kata apa nama celik. Terang ada uji mata. Nah tu maksud dia tu. Maka yang kedua ini yang kata yang ada dengan jalan menumpang ada pada yang lain tu. Sekira-kira kalau ada ia pada zat makhluk, maka dinamakan gati arad juga. Ni kalau sifat tu sifat makhluk, mana-mana makhluk pun tak kira lah manusia ke selain pada makhluk. Yang kata makhluk tu lain pada manusia pun, malaikat ke semua pun boleh panggil arad. Sebab apa? Sebab zat setiap makhluk itu dia termasuk dalam jirim dan jisim. Jirim i'tibar mengalami lapang, jisim i'tibar boleh bahagi, benda sama ya. Dia jadi wasilah maqasidnya. Guna bila istilah jisim ke jirim pun nak murad benda yang sama. Macam tubuh badan kita ni pasal apa panggil jirim, i'tibar kita ni mengambil lapang, mengambil ruang. Pasal apa nama jisim, pasal zat kita boleh dibahagi. Nah itulah ya. Kan duk kata apa tak sedap panggil jirim, panggil jisim. Panggil bila nak tahu apa pun dan dia mau jirim jisim sudahlah. Kan ni pun kadang-kadang duk sebut jirim, dia kata tak kenal lagi. Siapa tak kenal? Itulah ulama mutakallimin harus disebut. Ni sebut depan. Habis. Boleh jelas kan tu. Kalau pada zat Allah maka dikatakan sifat ma'ani jua. Ni tak boleh dikatakan arad. Jua ni boleh panggil sifat ma'ani saja. Sebab apa tak boleh kata arad? Sebab zat Allah Ta'ala itu bukan jirim. Kan kita ni boleh panggil arad. Sifat kita apa? Hitam putih. Hitam putih ni kita boleh kata sifat, boleh kata arad. Hampir tengok arad dia. Awak guna arad dia hitam. Orang sebut lah kan. Tapi di sisi penggunaan ulama, iyalah benda yang sama. Cuma panggilan dia tu berbeza. Ismi berbilang, musamma dia satu saja. Kena pada diri itulah. Iktibar kot ni panggil hak ni, iktibar kot ni panggil kot ni. Adapun yang pertama itu mana? Yang ada dengan membawa diri sendiri tu, iaitu yang pertama tu. Hak tu orang panggil zat, diri benda lah kalau dalam bahasa Melayu ni, diri benda.
Maka yang kata zat tu terbahagi dua bahagi pula. Dah tadi bahagi dua dah ada. Ni bahagi pula dua. Kan? Hang makan pula. Apa makna makan pula? Makan dah tak sat ni. Makan dah tak sat ni. Tadi bahagi dah. Ni bahagi pula. Yang pertama, zat yang tidak mengambil lapang, yang tidak mengambil ruang, bukan bangsa bertempat. Jenis zat ni, zat bukan yang jenis bertempat. Maka inilah yang tidak mengambil lapang, bukan bangsa bertempat ni, zat Allah Ta'ala. Sebab kalau kata zat Allah perlu tempat juga, sama dengan baharu. Jadi tempat pula Allah kena jadikan. Bila Allah kena jadi, benda tu ada mula. Jadi sebelum Allah jadi benda tu, Tuhan duduk tahu lah. Tuhan duduk atas arash. Arash qadim ke baharu? Arash ni qadim ke baharu? Kalau kita kata arash qadim, mana lain pada Allah pada yang qadim? Mana boleh tu baru tak boleh berbilang qadim, kan? Okey, kita kata baharu. Baharu ni benda ada mula. Sebelum Tuhan buat arash ni, Tuhan duduk tahu lah. Dulu di Mekah dulu ni, masa masuk bapak Wahabi di Syria. Syria kan Mesir, tak ingat. Arwah Allah yarham tu di Salesik cerita. Budak-budak ahli sunnah ni main Syria. Lepas ni, Syria ni kuat lah ahli sunnah kan. Lepas punya Asy'ariyah ni. Ada seorang syekh ni main duk pajak Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan ni duduk atas arash. Arash ni tempat Allah duduk. Mangkit seorang budak semahal. Dia minta maaf syekh, nak tanya syuali apa nama. Dia cakap Ami, nak tanya sikit masalah ni. Tadi Tuan kata Allah duduk atas arash. Jadi arash ni qadim ke baharu? Dia nak jawab qadim, lagi kena buah kata berbilang qadim. Yang qadim ni Allah benda sedia kala, tak ada mula. Mana ada benda yang tak ada mula lain semua kena jadi. Dia pun kata baharu. Baharu ni ada mula. Ada mula. Sebelum Tuhan buat arah, Tuhan duduk atas mana? Duduk atas angin. Angin baharu ke qadim? Baharu. Sebelum buat angin, tanya banyak lah dah. Kan? Marah budak tu. Salah lari balik tu kan. Isyarah Wahabi. Kan? Kata Allah duduk atas arash. Allah duduk atas arash. Kalau Allah duduk atas arash, sebelum Allah buat arash ni, Tuhan duduk tahu tak? Kan duduk tahu lah. Syuhabak lah. Dia nak kata apa? Kita tak wajib menyoal begitu. Bodoh. Ustaz Mi ni tiba, Ustaz mana tahu Wahabi di Insaniah gitu. Suruh budak tu tanya. Dia tanya untuk syekh tu. Dan Tuhan duduk tak arah, dia kata. Han tanya arah ni qadim ke baharu, Ustaz Mi? Dia kata baharu. Baharu Tuhan sebelum buat qadim, Tuhan buat arah ni, Tuhan duduk tahu mana? Tu syekh tu jerkah tu dia tak boleh jawab. Bukan nak marah. Dia kaedah orang tak boleh jawab ni, dia kan nak marah kat orang aja. Malah kali marah mi duk luar anggah gelak. Ustaz Mi nak tahu. Kena dengan dia. Dia buat tu Arab tu. Ustaz Mi. Di Mesir. Bukan di sana, di Mesir. Dia gelak kat kena tu Arab tu. Depa kalau bab fardu kalau begini makul ni depa lemah ke. Kan tambah pak Wahabi ilmu makul semua tak boleh pi, depa nahum tak terang benar. Kan depa benda hak kena fikir kalah selalu. Tu tak mau fikir apa, bid'ah. Senang tak payah fikir. Kan 1000 soalan, jawapan dia kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Habis selesai. Cukup dengan satu hadis. Itulah Wahabi. Kita Wahabi punca. Habis itu. Kemudian kata, yang kedua, zat yang mengambil lapang mesti bertempat, maka ialah zat makhluk. Ini kita akan sambung insya-Allah. Dan ada rezeki pada masa yang akan datang. Nombor 2 tanda tu kot saya lupa. Soalan apa?